membaca. Jagalah perpaduan semangat hidup bermasyarakat dengan sepenuh hati. 5 tahun tak ambil gaji. Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang bersemayam di Singgasana Negara sejak 31 Januari 2019 mahu rakyat Malaysia terus bersatu padu dan bekerjasama memajukan Malaysia. Kuala Lumpur, Al-Sultan Abdullah Arai Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengakui tidak mengambil gaji yang di-Pertuan Agong sepanjang 5 tahun memerintah negara. Baginda juga mendedahkan detik awal memikul tanggungjawab sebagai ketua negara yang bukan saja dalam keadaan sukar akibat pergolakan politik ketika itu, malah berada dalam kekaburan dengan jawatan dan peranan yang perlu disandang. Mengimbau semula kenangan dilantik memasuki Istana Negara pada 31 Januari 2019, Al-Sultan Abdullah bertitah, baginda sendiri pada awalnya tidak tahu peranannya sebagai ketua negara. Detik pertama saya masuk Istana Negara memberi pengalaman agak manis apabila diingat semula. Ini kerana saya masuk ke jawatan yang saya sendiri tidak pasti apa peranannya. Ketika dilantik, saya baru 15 hari menjadi Sultan Pahang. Banyak perkara yang saya masih tak tahu dan kemudian terus dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong. Memang ia agak sukar bagi saya kerana tiada pengalaman, tetapi saya belajar perlahan-lahan. Ditambah dengan 4 Perdana Menteri yang ada sepanjang 5 tahun saya menjadi Agong, siapalah saya dibandingkan dengan mereka yang berpengalaman, tetapi saya banyak bertanya, belajar dan membaca titah baginda pada sesi bersama media di Istana Negara, sebelum menamatkan pemerintahan selama 5 tahun berkuat kuasa hari ini. Turut hadir, Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Al-Sultan Abdullah memegang tampuk kepimpinan negara bermula 31 Januari 2019. Susulan itu, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 dan akan bersemayam selama 5 tahun, berkuat kuasa 31 Januari ini. Majlis Raja-Raja juga bersetuju mengisytiharkan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong, juga selama 5 tahun dan mulai dari tarikh sama. Al-Sultan Abdullah berkata, sepanjang menjadi yang di-Pertuan Agong, baginda menghadiri 157 kali mesyuarat prakabinet selama hampir 1 jam yang ditukarkan pada setiap Selasa berbanding setiap Rabu sebelum ini. Sehari sebelum perjumpaan bersama Perdana Menteri, baginda akan membaca kertas kabinet bagi membolehkannya mengetahui isu dibincangkan. Saya akan bertanya mana-mana kertas kabinet yang saya perlu tahu dan jika tidak bersetuju, saya nyatakan pandangan itu. Alhamdulillah, segala pandangan dan nasihat saya diterima dan begitu juga sebaliknya. Kita ada kerjasama 2 hala dan teguran saya kepada Perdana Menteri juga dimaklumkan kepada kabinet. Hubungan baik ini perlu diteruskan kerana segala tadbir urus negara boleh diselesai menerusi mesyuarah antara yang di-Pertuan Agong dengan Perdana Menteri. Ada juga sesi dengan menteri dan jika ada isu dibangkitkan, ia juga diselesai secara berhemah. Saya suka menulis dan sepanjang 5 tahun menjadi Agong, saya mencatat segala maklumat dan teguran penting kepada kerajaan. Setakat ini sudah ada 7 buku catatan itu. Saya suka membaca dan mendalami urus tadbir negara, ia sesuatu yang menarik. Ini kerana ketika di Pahang, saya menjadi Tengku Mahkota selama 16 tahun dan 15 hari sebagai Sultan Pahang, ini semua tak pernah saya lalui. Buku yang saya tulis ini juga boleh dirujuk semula ketika bersama keluarga apabila tua nanti, sekurang-kurangnya saya boleh berkongsi dengan anak-anak apa peranan saya ketika menjadi Agong. Ada rakan mencadangkan saya menulis memoir tetapi bukan sekarang. Saya juga ada mempelawa satu universiti jika mahu membuat kajian kes. Saya sedia berkongsi pengalaman mengenai apa yang dilalui sepanjang menjadi Agong, titah baginda. Mengulas peranan baginda, Al-Sultan Abdullah bertitah, pada artikel 41, yang di-Pertuan Agong bukan saja mendengar nasihat daripada Perdana Menteri, tetapi juga boleh mendapatkan mana-mana maklumat berkaitan urus tadbir negara daripada pihak lain. Titah baginda, ini membuktikan kuasa yang di-Pertuan Agong sangat luas walaupun tiada kuasa eksekutif, tetapi ia cukup untuk melunaskan urusan tadbir negara dalam konteks yang dibenarkan perlembagaan.
Agong juga berperanan sebagai Panglima Tertinggi Tentera, namun peranan itu mungkin boleh diperkukuhkan lagi, bukan setakat ambil tabik saja. Polis baru-baru ini ada cadangan menjadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Kehormat yang akan dibincang dalam Parlimen pada masa terdekat. Ini formaliti saja supaya Agong boleh memakai seragam polis dan ini sesuai dengan perkataan Diraja pada Polis Diraja Malaysia, PDRM, itu titah baginda. Mengulas tindakan baginda sering merujuk sesuatu isu kepada Majlis Raja-Raja, MRR, sebelum keputusan dibuat mengenainya, Al-Sultan Abdullah bertitah, ia dilakukan bagi menghormati pelantikan baginda ke jawatan itu dibuat oleh majlis berkenaan. Saya sedar lantikan saya dibuat dengan perkenan MRR dan saya bertindak juga bagi mewakili MRR. Apa yang saya buat ialah saya bermesyuarah dan berbincang yang akhirnya saya sendiri akan membuat keputusan mengenainya. Contohnya, Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong tetapi perkara itu saya bincang dengan MRR, saya dengar pandangan dan maklumkan keputusan siapa yang akan dilantik, titah baginda. Sementara itu, baginda gembira untuk pulang ke Pahang dan menyantuni rakyat di negeri berkenaan dan mengakui peranan terbabit berbeza ketika memimpin negara. Saya suka berjumpa dan membantu rakyat kerana ia memberi semangat kepada saya. Sebenarnya banyak kerja yang perlu dilakukan di Pahang nanti sebab saya hanya sempat menjadi Sultan Pahang selama 15 hari saja sebelum ini. Kini rakyat menantikan saya sebagai Sultan, jadi saya dan isteri akan melawat setiap daerah untuk bertemu rakyat dan membantu mereka yang miskin. Bagi saya, mungkin saya bukan Raja Malaysia lagi selepas ini, tetapi saya tetap akan jadi Raja di hati anda semua selamanya, titah baginda. Mengimbau kembali hari-hari yang telah berlalu tersebut. Memang terlalu banyak peristiwa bersejarah serta pengalaman penuh warna-warni yang juga pengajaran berharga yang telah saya tempuhi. Alhamdulillah saya telah dikurniakan keafiatan untuk memerintah negara bersama 4 orang Perdana Menteri. InsyaAllah, jika tiada berlaku sebarang arau ataupun mana-mana langkah-langkah lain dalam tempoh 2 hari ini yang akan datang, saya akan menamatkan pemerintahan bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, insyaAllah. Ahli-ahli yang berhormat, sewajarnya menghimpun segala tenaga dan kudrat yang ada serta menjulang semangat perpaduan semata-mata demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara tercinta ini. Lantaran itu, antara pesanan terakhir saya, hentikanlah politik yang tiada berpenghujung dan berpolitiklah pada setiap 5 tahun sekali seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebagai pesanan saya terakhir buat seluruh rakyat Malaysia, jagalah perpaduan semangat hidup bermasyarakat dengan sepenuh hati. Inilah acuan sebenar untuk negara Malaysia yang sama-sama kita cintai. Saya akan merasa amat sedih seandainya perpaduan yang telah kita usahakan ini runtuh kembali akibat kelemahan dan kealpaan kita. Dengan penuh rasa keinsafan dan tawaduk, saya merafakkan kesyukuran kehadrat Allah SWT di atas segala nikmat
keafiatan dan kemuliaan yang telah Allah SWT kurniakan kepada